Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 18 Jun bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Majlis Perubatan Malaysia MPM mengenapasi 36 buah institusi dari dalam dan luar negara terlibat dengan kesilapan editorial. Menerusi kenyataannya hari ini, MPM berkata terdapat perbezaan pada nama kelayakan atau nama institusi pada skro ijazah asas perubatan yang diwartakan dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 kurungan pindaan 2012. Jelas MPM pihaknya telah memaklumkan kepada Penasihat Undang-Undang PUU Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menyemak draft Perintah Perubatan jadual kedua supaya dapat dilaksanakan dengan segera. Pada 14 Jun lalu, PUU KKM telah membenarkan MPM melaksanakan pendaftaran di bawah Seksyen 12 Akta Perubatan 1971 kurungan pindaan 2012 sementara menunggu kesilapan editorial tersebut dipinda dan diwartakan. MPM berkata perkara ini telah dibentangkan oleh PUU KKM dalam mesyuarat Jawatankuasa Penilaian JKP1 yang bersidang 17 Jun lalu. Sehubungan itu, mesyuarat telah bersetuju untuk mengesyorkan kepada mesyuarat MPM kali ke-407 yang akan bersidang pada 22 Jun 2021 membenarkan proses pendaftaran sementara diteruskan serta-merta. Ia dikhususkan kepada para graduan daripada 36 buah institusi tersebut seperti yang disenaraikan di lampiran A dan pada masa yang sama, proses pembetulan dan pewartaan akan dijalankan. Mesyuarat JKP1 juga mensyorkan mana-mana pengamal perubatan daripada institusi yang tersenarai itu telah berdaftar dengan MPM sebelum pembetulan dan pewartaan dilakukan, mereka adalah pengamal perubatan yang sah berdaftar di sisi undang-undang. Dengan itu, bagi graduan-graduan daripada institusi yang disenaraikan, diminta mengemukakan permohonan pendaftaran sementara bermula hari ini melalui Sistem Medical Register Information and Technical System Merits. Lonjakan kes positif COVID-19 hampir sekali ganda di Negeri Sembilan semalam adalah hasil saringan bersasar terutamanya dalam sektor perindustrian di daerah Seremban. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata peningkatan kes ini juga adalah hasil saringan kontak rapat yang dilakukan oleh pejabat kesihatan daerah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Jelasnya dalam satu kenyataan sebanyak 36% kes daripada yang dikesan semalam di Negeri Sembilan adalah daripada kluster manakala 41% melibatkan kontak rapat yang selebihnya adalah kes sporadik. Bagi kes di bawah kluster terdapat 78% melibatkan pekerja di sektor perindustrian, pusat jagaan khas sebanyak 13% dan komuniti adalah 9%. Sementara itu, bagi kes sporadik pula adalah sebanyak 53% melibatkan saringan pekerjaan atau saringan bergejala terhadap pekerja yang terlibat di dalam sektor perindustrian. Datuk Seri Aminuddin berkata kerajaan negeri menyarankan orang ramai melakukan kawalan pergerakan kendiri terutama dalam tempoh PKP bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara ini. Sehingga jam 12 tengah hari semalam, sebanyak 1,086 kes baru positif COVID-19 telah dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 adalah 36,194 kes dengan 10 kematian dilaporkan di Negeri Sembilan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyertai program mega pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC berselawat bersama Perdana Menteri dan rakyat Malaysia pagi tadi. Program yang diadakan serentak di 89 PKRC di seluruh negara itu dilaksanakan secara maya dan turut disiarkan secara langsung oleh stesen-stesen televisyen tempatan. Program bermula jam 8.30 pagi itu turut disertai Menteri-Menteri Kabinet, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali, pemimpin tinggi kerajaan dan petugas barisan serta pesakit COVID-19 di PKRC. Program diadakan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pemuda UMNO Perak membuat laporan polis berhubung dua hantaran berunsur fitnah dan menghina Menteri Besar Perak Dato' Sarani Muhammad di laman media sosial. Ketuanya Muhammad Arif Abdul Majid berkata ianya susulan poster tular Dato' Sarani berbentuk sindiran hingga menerima kecaman membabitkan isu pemberian telefon pintar kepada pelajar-pelajar miskin di Perak.
Ujarnya selepas menonton semula video sidang akhbar berhubung pemberian telefon pintar itu, ungkapan tertera pada poster yang dimuatnya itu didapati tidak benar kerana tidak pernah disebut oleh Datuk Sarani. Muhammad Arif berkata dalam sidang akhbar itu, Datuk Sarani sekadar memberi analogi mengenai sumbangan telefon pintar yang diberikan Yayasan YTL kepada Kerajaan Negeri Perak untuk disumbang kepada pelajar miskin. Tegasnya amat jelas poster yang dimuatnya itu bersifat fitnah dan secara sengaja dibuat untuk menimbulkan kebencian. Sehubungan itu pihaknya membuat laporan polis agar siasatan dapat dilakukan oleh polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Baru-baru ini satu poster tular di media sosial menggunakan gambar dan nama Menteri Besar Perak itu dengan tertera ayat "Kita dah bagi makan sardin, jangan gatal nak minta ayam pula". Poster berkenaan turut dikongsikan pengguna sosial melalui pelbagai platform sehingga turut mendapat perhatian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Perak yang mengecam perbuatan tersebut. Seramai 77 individu melibatkan juri selebriti dan peserta program hiburan televisyen All Together Now Malaysia (ATNM) telah memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Putrajaya. Ketua Polis Daerah Putrajaya A. Asmadi Abdul Aziz berkata kesemuanya telah hadir memberi keterangan sejak 8 Jun lalu bagi membantu siasatan. A. Asmadi berkata keterangan pegawai KKM diambil untuk membantu siasatan jika wujud pelanggaran SOP semasa penganjuran program itu. Bagaimanapun siasatan masih lagi dijalankan. Pada 6 Jun lalu, Astro Production menganjurkan program pencarian bakat dengan menampilkan 50 juri tanpa memakai pelitup muka sekaligus mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Susulan itu, siasatan akan dijalankan mengikut Peraturan 18 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan, kawalan pergerakan pemulihan kerana tidak mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 269 Kanun Kesesaan iaitu perbuatan cuai yang mungkin merebakkan jangkitan apa-apa penyakit berbahaya. Sedikit berita antarabangsa. Semua pengunjung dari negara luar yang datang ke Arab Saudi diwajibkan mendaftar status vaksinasi COVID-19 secara dalam talian sebelum tiba di negara itu. Direktorat Besar Pasport Jawazat berkata pendaftaran status vaksinasi dalam talian akan membantu mempercepatkan proses imigresen dan mengurangkan masa menunggu penumpang. Badan Akhbar Saudi SPA melaporkan langkah itu dibuat kerajaan untuk membendung penyebaran coronavirus serta memastikan keselamatan warga negara dan penduduk Arab Saudi. Tambah Jawazat dalam kenyataan yang sama, semua pelancong mesti mematuhi langkah berjaga-jaga dan langkah pencegahan semasa melengkapkan prosedur masuk mereka. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.